Saya sangat berbesar hati dapat bersama dengan UMP pada pagi ini. Dan saya nak memberikan sedikit pandangan saya terhadap isu yang diminta untuk saya berbicara. Ada keperluan untuk bercerita tentang IT dan computational modelling dan sebagainya. Mungkin yang menjemput saya itu merasa bahawa perkara ni perlu diutarakan to be lebih spesifik lagi lah. Ya. Kalau diminta untuk kartun ni seperti Lat untuk menggambarkan saya, inilah yang tergambar dalam pemikiran Lat. Dan kartun ini dilukis oleh Lat lah. Ya. Dan saya tak tahu kenapa Lat kalau dia lukis gambar saya jadi macam ni, dia tak cerita tentang saya buat kerja lain ataupun mengajar ke dan sebagainya. Bila sebut Zaini Ujang, bagi Lat ialah naik basikal. So, mungkin saya dah diasosiasikan dengan berbasikal, nak tak nak supaya kita kekal dalam keadaan dan ceria. Kata Tan Sri tadi umur 38 tahun, jadi naiklah basikal banyak-banyak. Jadi hari ini saya nak menjelaskan kepada semua kaedah yang paling mudah untuk kita terlibat dalam bidang akademik. Pada masa yang sama, kita juga akan dapat memberi sumbangan besar kepada dunia seluruhnya, dan bagaimana berbasikal itu adalah satu tanda komitmen kita. Bukan sahaja kepada kepercayaan kita, keyakinan kita kepada kelestarian alam sekitar, tetapi juga research yang kita buat menjelaskan bahawa perlunya kita lebih banyak jalan kaki ataupun berbasikal. Jadi sepatutnya tajuk kita ni berubah sikit lah. Kenapa saya berbasikal? Saya tak tahu lah kenapa ahli akademik ni tajuknya mesti panjang-panjang yang tak faham. Kalau pengacara majlis pun susah nak sebut. Saya di Imperial College setiap tahun saya memberikan 2 kali kuliah. Biasanya lah ya. Baru minggu lepas saya ke sana, dibatalkan sebab kemangkatan Ratu Elizabeth. Tajuknya senang saja, why bicycle is better than EV. Ya, why bicycle is better than EV. Kenapa basikal lebih baik daripada EV? Sebab banyaklah jawapannya, antaranya nak beli EV tu harganya 300,000. Saya nak tanya, siapa ada 300,000 beli kereta? Kalau beli basikal tu harganya RM500. Petang ni kita dah beli basikal. Kita dah mula buat sesuatu. Daripada kita nak dream, lepas tu dah beli, besok bising pula kenapa tak banyak charging station dan sebagainya. Banyak ceritanya. Ya, kalau kita beli basikal petang ni dah kita dah boleh berbasikal ke surau. Timbul pula persoalan nanti basikal kita hilang di surau. Belilah kunci, harganya RM500. Basikal RM500, kunci RM500. Sekurang-kurangnya dengan RM1,000 petang ni kita dah mula-mula dah gaya hidup pelestarian berbanding dengan kita berangan-angan public transport yang baik, bumbam, 5 tahun tak ada apa-apa, Tan Sri. Ya. So this is what I would like to talk about. Sebab itulah di kementerian kita pada bulan 7 yang baru-baru ni kita telah melancarkan berbasikal ke pejabat. Sebab Putrajaya dibina sebagai bandar berbasikal. Ada 2 trek basikal. Satu trek berhampiran dengan Tasik, yang keduanya berhampiran dengan jalan raya. Dan radius penduduk Putrajaya yang bekerja di Putrajaya kepada tempat kerja mereka ialah 5 km. Kami telah buat study, sebab itulah penting bagi saya study yang kita buat ni. Saya berbasikal 9.7 km daripada Bangi. Kalau saya bermula pada 6.45, saya akan sampai 7.16. Paling lewat saya akan sampai 7.20. Ya, dengan 8 traffic light. Kalaulah traffic light itu hijau, saya akan sampai 31 minit. Kalaulah traffic light itu 4 merah, 3 hijau, 1 kuning, saya sampai 31 minit. Saya boleh sebut itu sebab saya buat. Kelebihan orang yang buat research dan buat ialah dia boleh sebut dan dia boleh cerita. Berbanding dengan kepermodelan kita telah sampel kita berapa banyak, orang tak percaya. Sila orang tidur orang saya cakap tu. Berbanding dengan you cakap sendiri, because I have done it. So to give credential to academics, we have to do it. Whatever little knowledge we have. So itulah ceramah saya hari ini. Kalau nak tambah sikit lagi, saya nak sebutkan beberapa perkara. Ada satu
kajian yang diterbitkan dengan usaha-sama sebuah agensi ataupun sebuah NGO yang tak dikenali pun sebelum tu, Club of Rome, pada tahun 1972 yang dibuat oleh sebuah universiti, sehinggalah kepada report laporan pertama IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, pada tahun 1962. Dan ada 9 approaches lah. Panjang ceritanya ni, tapi saya takkan cerita semua. Saya akan buka majlis ni. Kita berhenti pukul berapa? Pukul 2 ke pukul 3? Pukul apa? 11.30 habis. Boleh saya habis pukul 11 suku Jadi kita ada slide saya ni dibina untuk soal jawab, bukan untuk tuan-tuan dengar secara pasif. Jadi saya akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Saya akan bagi provokasi-provokasi tertentu. Jadi 7 Commandments toward Net Zero GHG, itu pun satu istilah yang sangat sukar difahami. Kita boleh bincang. Dan ada 4 agensi ataupun international organisation yang penting dalam ucapan saya ini. Satu ialah Club of Rome, yang kedua MIT. Kajian yang dibuat terbit pada tahun 1972 itu dilaksanakan oleh sekumpulan penyelidik di MIT. So mereka yang buat sistem computational modeling dan sebagainya. Dan disebabkan oleh kritikan diberikan kepada kajian tersebut, ada keinginan di kalangan pelbagai pihak yang tidak terlampau elitis dari segi akademiknya untuk lebih konsensus. Sebab itulah diwujudkan sebuah Intergovernmental Panel on Climate Change untuk mewakili ahli-ahli sains. Ada lebih kurang dalam 500 orang yang menganggotai IPCC ini, dan ini adalah di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, yang mengadakan perbincangan, dan setiap tahun mereka mengadakan satu persidangan besar. Tahun lepas COP26 yang pemangku Sultan Pahang pun hadir di Glasgow tahun lepas, dan saya kebetulan dapat penghormatan menjadi ketua delegasi dan ketua negosiasi perunding bagi pihak kerajaan Malaysia. Jadi saya pengalaman itu saya fikir sangat penting, yang insya-Allah kita sedang menyiapkan diri untuk pergi setiap tahun persidangan tu di Sharm el-Sheikh di Mesir pada November 6 hingga 18 hari bulan. Okay, saya start dengan yang bawah dulu sebab sebelum kita lupa. Jadi take away ni sangat penting. Yang lain tu semua cerita tentang akademik yang saya harap setengah daripada kita ni tak tidur lah. Setengah tidur tak apa. Change for green or opt for energy efficiency. That's number 1. Change for green maknanya kalau boleh buat macam solar panel yang kita nak buat di UMP ni. Alhamdulillah, that's good. Tapi itu sebenarnya tak banyak menyumbangkan kepada pengurangan tenaga. Kalau kita masih menggunakan kaedah tenaga yang sama, kita masih lagi sentiasa buka lampu pada siang dan malam. Yang lebih baik ialah energy efficiency, iaitu kurangkan penggunaan tenaga, dan dalam banyak kes kita dapati 30% pengurangan tenaga itu berlaku. Kalaulah kita boleh menggunakan new energy system seperti solar panel sebanyak 30%, kita kurangkan lagi melalui efisiensi 30%, jadi kita dah kurangkan 60%. Yang kita bergantung kepada grid national energy system hanya 40%. Itu adalah pengurangan yang lebih besar daripada kita nak tukar semuanya. Sebab proses penukaran itu menggunakan dana yang sangat besar. Satu power plant yang sebesar 1,000 megawatt ataupun 1 gigawatt, itu bernilai lebih kurang 5 bilion, 5 ke 6 bilion. Proses nak mendapatkan sebuah itu sehingga ready, dipanggil COD, Commercial Date of Delivery, ialah antara 8 ke 10 tahun. Jadi saya pernah menjadi ketua Kementerian Kereta ketika itu, jaga tenaga, dan ketika zaman saya lah paling banyak sekali kontrak untuk PPA dibuat, khususnya kepada LLS, Large Scale Solar, LSS, sorry. So sangat mudah jadi senang saja. Kata ada 10 lampu, kita buka 1 lampu. Di pejabat saya Tan Sri buka 1 lampu je. Saya ada 8 lampu,
saya buka satu lampu. Kalau Tan Sri datang, saya buka dua lampu. Sebab saya buka tingkap saya. Saya buka lansir saya. Jadi senang saja. Teknologinya ialah buka lansir. Ya. Dan di mana kita berada di situ yang kita buka. Ini kan bilik air buka. Ya, pejabat KSU ni, siapa yang tak pernah pergi ke pejabat KSU, ada bilik air. Bilik mandi. Kemudian tu ada suite nak tidur ke nak apa. Jadi kalaulah kita buka semua, lampu tu ada 18 lampu dia. Saya buka satu lampu tempat saya bekerja tu. Terus ke saya. Ya, dan kita buka tingkap. Itu teknologi nombor satu. Iaitu menggunakan kemudahan yang ada sesuai dengan keperluan kita. Yang kedua ialah reduce water consumption. Di Malaysia tahun lepas, secara purata rakyat Malaysia menggunakan 244 liter day per capita. Ini saya dah sebutkan kepada NC tadi. Ya, kita mesti sebut kalaulah purata nasional 244, UMP 140 contohnya. So you have a pride to say that we are 100 liter day per capita lower than national average. Target kita ialah 180 liter day per capita. Secara umumnya seluruh dunia untuk sustain kita hanya menggunakan 160 liter day per capita. Barulah seluruh dunia ni menggunakan air dengan secara berhemat, secara sustainable. 160 kita guna 244 tahun lepas. Di Jepun mereka guna lebih kurang dalam 160. Di Singapura 154. Di Germany 142. Ya, di Malaysia semakin naik tau. Kita start kata 140, 180 makin lama makin naik. Sebab apa? Sebab air murah. Nak naik harga air Tan Sri macam nak jatuh kerajaan bincang tarif air. Sebab tarif air kita terlampau rendah dan orang pun tak rasa perlu tersepit kalau menaikkan menggunakan pelbagai gadget yang menggunakan banyak air. Semakin banyak air kita gunakan, semakin banyak sumber air yang kita perlukan. Semakin banyak dam yang kita terpaksa bina, semakin banyak pokok yang sepatutnya kita tebang dan semakin banyak tenaga yang kita perlukan untuk pump air daripada poin 1 ke poin 2. Sehingga kan kita di UMP ni tak ada terasa air tekanannya rendah. Ya, sebab apa? Sebab semua pressurized by electricity. 40% daripada kos operasi syarikat-syarikat air ialah bioelektrik. Ya, jadi guna sikit penggunaan air secara tak langsung kita akan sustainable. Jadi saya dalam tak maaflah pinjam balik buku-buku ni. Saya kadang-kadang cerita tentang saintifik ni orang tak percaya. Jadi saya pun cari hadis-hadis bersama dengan Profesor Datuk Zulkifli Muhammad Yusof. Dia ni adalah profesor di Akademi Islam di Universiti Malaya dan beliau adalah Ketua Lujnah Al-Quran yang dilantik oleh JAKIM. Di dalamnya ada hadis-hadis yang berkaitan dengan pengurangan air. Nabi SAW, hari Jumaat kan, berhadas besar dengan satu gantang. Satu gantang bersamaan dengan berapa? 4 cupak. Satu cupak tu berapa liter? 0.7 liter. Ini berapa liter ni? Ini 0.5 sepatutnya, ini biasanya 0.6 lah, terlebih sikit. Jadi Nabi ambil air wuduk tu 0.7 liter, banyak sikit pada ni. Ya, itulah sunnah Nabi. Selain daripada sunnah Nabi kahwin 4 apa semua tu kan, kita buat yang mudah-mudah lah Tan Sri. Yang boleh kita buat petang ni apa? Kalau kata benda-benda yang susah-susah kan susah serupa macam nak beli kereta EV. Kita berangan je lah. Ya. Tapi kalaulah kita buat benda yang susah, itu sunnah Nabi. Nabi akan cari orang yang melaksanakan sunnah-sunnahnya nanti, walaupun yang kecil. Dan sunnah kita ialah, since kita ni orang yang prihatin kepada pelestarian, ambil wuduk sedikit air. Kadang-kadang kita tengok orang Malaysia ni, Masya Allah, macamlah air tu free. Pergi ke Mekah kan, kita ambil air semayang di Masjidil Haram tu, kalau batal wuduk daripada ini nak balik ke hotel jauh, kita pergi ke bawah tu. Tengok orang Arab sikit, orang Pakistan tutup, buka, sebagainya. Ya, tiba-tiba ada orang sebelah kita, tak payah tanya lah, tanya pakcik orang mana. Confirm orang Malaysia. Ya, tanya orang mana, orang Bekan ke orang Kuala Bilah. Sebab itulah perangai orang Malaysia, sampailah ke Mekah. Dan keadaan kita rasa kita buat benda-benda yang baik, padahal kita tak melaksanakan perkara yang basic. So, kalaulah kita gunakan reduce water consumption ni, sama ada secara sedar dan ataupun secara niat kita untuk mengurangkan penggunaan air. Nabi ambil wuduk
4 cupak. 1 cupak. Mandi 4 cupak. 4 cupak tu 4 gantang. 0.7 liter kali 4 ialah 3.2 tau. Betul 3.2. 2.8. Betul lah, ada orang kira. Ya, 2.8 liter. Maknanya 4 kali air botol ni. Lebih kurang 5 kali lah botol ni. Itu sahaja sunnah Nabi. Kalau lebih daripada tu, kita membazir. Jadi, fikir macam mana kita nak pastikan yang orang boleh melaksanakan sunnah ini pada masa yang sama, kita sustain. Caranya mudah saja. Saya bagikan satu guideline, iaitu kita mandi jangan lebih daripada 3 minit. Masa showering tu, not more than 3 minutes. Dan saya dah buat kajian, banyaklah. Secara purata, kalau 3 minit tu adalah 10 liter. Jadi kalau lah nak 2.8 liter, mandi seminit lah. Boleh mandi seminit? Bukan mandi koboi, itulah mandi sunnah. Kita ditakut-takutkan mandi koboi, mandi apa, jadi orang gunakan air mandi setengah jam, oh itu mandi betul. Jadi konotasi dan naratif kita dah tak betul dari segi penggunaan air. Ingat, semakin banyak guna air, semakin banyak tenaga yang kita gunakan. Ya, tenaga itu sebahagian besarnya disubsidi. Disebabkan oleh air kita disubsidi dengan tinggi. 90% daripada bekalan air kita disubsidi oleh kerajaan. Okay. Cycling and walking for short destination. Pergi depan rumah kita kadang-kadang, surau tu 300 meter aja, naik motosikal. Tunjuk. Kenapa Ustaz beli motosikal ni? Nak pergi surau. Kenderaan yang paling tidak efisien ialah one stroke machine ataupun two stroke machine. Itu yang paling tak efisien. Yang paling efisien ICE, internal combustion engines, ialah kereta-kereta seperti Mercedes, BMW, 24% thermal efficiency, 24% je. 76% lagi tu adalah tenaga yang dibebaskan, sama ada dalam bentuk heat, dalam bentuk haba dan sebagainya. Secara tak langsung, apabila kita menggunakan kenderaan yang tak efisien, kita akan menghasilkan lebih banyak GHG, greenhouse gases, ke ruang udara. Ya, yang pentingnya ialah kita buat itu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat itu untuk pergi ke surau. Untuk makluman tuan-tuan, banyak negara akan mengharamkan ICE. Pada tahun 2026, Scandinavian countries no more ICE on the streets. 2026, lebih kurang 4 tahun lebih sekarang. Tahun 2030, ICE will be prohibited from the streets of the UK. 2030. Di California 2035. Malaysia dalam proses untuk kira-kira mana yang suitable kepada kita. Jadi maknanya orang yang pakai motosikal nanti dianggap sebagai haram, kena tangkap kat Skandinavia sebab mencemarkan alam sekitar. Saya telah memberikan cabaran ni pada hari Selasa yang lalu. Saya diminta untuk cerita tentang perspektif Al-Quran terhadap pelestarian alam sekitar. Jadi yang dengar cakap saya tu guru agama, pengetua Mahat Tahfiz, ramailah yang dianjurkan oleh JAKIM, ramai lebih kurang dalam 160 orang. Jadi saya tanyalah nanti apa hukumnya bermotosikal ke surau. Dia pun enggak, tak ada persoalan. Persoalan ni akan timbul pada tahun 2026 nanti. Ya, orang akan tanya apa hukumnya naik motosikal pergi ke surau. Yang penting tu yang pergi ke surau tu pula ustaz yang serbannya besar. Ya, sedangkan seluruh dunia dah mengharamkan benda tu. Dalam proses untuk ganti kepada ni. Jadi yang paling mudah sekali ialah cycling. Kalau lah jauh. 300 meter mungkin boleh jalan kaki. Jalan kaki ni banyak. Dalam buku Pelestarian Alam Sekitar ni, edisi kedua, yang dilancarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak pada 17 Disember 2019, 4 hadis yang pertama cerita tentang keutamaan jalan kaki. Kita telah cuba cari hadis sahih, ada tak ketika di mana Nabi cerita ataupun meraihkan ataupun describe anything about horsing to the prayer place. Naik kuda ke ataupun naik unta ke pergi, tak ada. Yang ada ialah jalan kaki. Ya, banyak hadis-hadis jalan kaki. Ada satu hadis seorang sahabat yang rumahnya jauh, paling jauh sekali rumah ketika itu di Madinah daripada Masjid Nabi, dan dia berulang alik
5 waktu. Dan ada sahabat yang nak membelikan unta ataupun kuda kepadanya, dia kata tak payah. Saya lebih rela untuk jalan kaki sebab setiap tapak kaki saya itu akan dikira satu. Yang keduanya ialah semasa berjalan kaki itu dia akan nampak jiran-jirannya, anak jirannya sedang bermain. Mungkin bahaya ketika itu kalaulah kita ke mana-mana tengok jiran kita umur 3 tahun anaknya keluar daripada pagar, sekurang-kurangnya kita boleh maklumkan. Ataupun orang nak rompak rumah jiran kita, kita tengok sebab dalam perjalanan kita 10 kali, kalau 10 kali lah pergi balik 10 kali di kawasan kejiranan kita. Itu kalau seorang. Kalaulah 100 orang pergi ke tempat itu 10 kali, tempat kita itu akan jadi tempat yang selamat, tempat yang meriah. Ada satu kajian yang dibuat oleh Christensen, dan dia ni adalah penasihat inovasi kepada Obama semasa pentadbiran Obama. Dia merupakan dia meninggal baru-baru ni, mantan Presiden CEO kepada Stanford Research Institute, SRI. Dan ketika Katrina hurricane occurred in 2006, saya lupa lah, boleh cek. Banyaklah bantuan diberikan kepada penduduk di Florida ketika itu. Dan ada satu pasal duit yang terakhir sampai, yang diberi oleh siapa pun tak maklumkan siapa, berjumlah 500 juta USD. Dan pada ketika itu Obama minta, kata, Clay, can you think of something that we can do with 500 million ni, we can really change the community. Dia buat kajian, macam-macam kajian. Akhirnya kajian tu menunjukkan bahawa yang paling mudah sekali, yang beri impact yang sangat besar kepada California ketika Florida ketika itu ialah membina laluan pejalan kaki. Ya, dengan duit the final installment yang sampai itu. So Clay Christensen ni seorang yang sangat hebat. UTM berikan anugerah honorary doctorate pada tahun 2011 ke ataupun 2010, saya lupa lah. Mungkin tanya Rusli kalau ingat, dia pun tak ingat. Ya. Ketika itu. So things like that is an innovation. You change the community, suddenly the community became very lively and sustainable. So that's number one. Persoalannya, boleh tak kita buat di kampus seperti UMP ni? Yang ketiga ialah reduce, ini biasa orang cerita lah, reclaim material dan sebagainya. Challenge-nya ialah macam mana kita nak laksanakan. Boleh tak UMP sebagai contoh menjadi pusat kepada pengumpulan e-waste? Bukan waste biasa ni, e-waste. Sebab e-waste ni where the real wealth is available. Dan orang buang aja. Contohnya ialah ketika Olimpik 2021 di Tokyo baru-baru ni, semua medals tu ialah daripada e-waste, daripada electronic waste. Emas, silver, bronze tu semua daripada electronic waste. Jadi ada kaedah yang sekarang ni di Jepun dah ada lah, sebab tu dia boleh buat benda tu. Bagaimana e-waste ini dapat dikumpul, kemudian tu dia boleh extract balik. Dan dia tak payah nak pergi lombong emas di mana-mana. Cukup dengan kumpulkan e-waste yang ada and you extract from the e-waste available. And e-waste ni orang buang je ke mana-mana. Contohnya macam raksa. Sekarang ni kita buang je, lepas guna bateri kita buang. Boleh tak you extract raksa daripada bateri yang ada? Teknologi macam tu akan memberikan kesan yang sangat hebat kepada masyarakat kita, berbanding dengan kita mencari benda-benda yang kita rasa bermanfaat, tapi dari segi realiti ini tidak sesuai dengan cara hidup yang nak kita bina. Keep your premises and neighborhoods clean and green. Ini cabaran kepada yang disebutkan oleh Tan Sri tadi. Apa yang kami buat pada tahun 2009 di Skudai ketika itu, saya memberikan cabaran kepada rakan saya. Sepatutnya bila sebuah universiti yang ada ilmuwan di dalamnya, student dalamnya, kita mestilah mencahayakan kawasan persekitaran kita. Kalau persekitaran kita tu malam, kita jadikan terang. Kalau persekitaran kotor, jadi bersih sebab kehadiran kita. Itulah manfaat ilmuwan. Ilmuwan ni seperti batu permata, di mana kita berada, kita akan memberikan cahaya. Kalau kita tak berikan cahaya, maknanya kita bukan lagi sampai ke tahap itu. You are not yet that. Kita masih lagi dengan kepompong kita, masih lagi dengan ego kita. Saya ada PhD, saya profesor, saya ini, sebab tu saya tak buat apa-apa. Ya? Sepatutnya sebab saya ada sedikit ilmu, saya nak laksanakan ilmu di tempat saya.
Ya, kalau kawasan tu kotor, saya bersihkan. Carilah apa hujah untuk bersihkan kawasan tu secara akademik. That is good academic masters. Bukannya ini tak boleh, this is not journalable, tak boleh dijurnalkan, itu tak boleh naik pangkat. Kalau macam tu nanti you tak ke mana. Bila you habis kerja, biasa tak ada orang nak tengok you. Orang yang hebat ini apabila dia ada di mana-mana, dia sentiasa dengan cara hidupnya. Saya ada seorang kawan namanya Gustav Olsson. Google nama saya mungkin tulis paper 30-40 dengan dia. Dia ni daripada Sweden, bekas editor-in-chief of Water Science and Technology yang saya serve for many years. Dan ketika beliau pension pada tahun 2006 2007 saya lupa, dia kata, Zaini, I am retired. I'm now free to do research and write books and write papers with you. Dia kata apa? I'm now retired, I'm now free to write papers. Because saya tak ada lagi gangguan dalam kepala saya ni. Saya kena serve orang ni, saya kena serve ni. This is my time. Jadi, bila tengok paper dia, selepas retire tu yang paling banyak paper dia. Buku dia selepas retire tu paling banyak. Sebab dia hidup untuk mencerahkan ilmu, untuk meyakinkan masyarakat bahawa dalam kehidupan kita sebagai ahli akademik yang kononnya terdidik dan berpendidikan tinggi, kita tak perlu dikongkong. Kita tak perlu hanya terikat kepada peraturan-peraturan akademik, kenaikan pangkat akademik. Ya, itu yang kadang-kadang kita nampak. Saya tak tahu berapa ramai lah. Mungkin masa saya jadi profesor dulu, saya pernah interview untuk Profesor A itu mungkin. Masa saya jadi Naib Chancellor Tan Sri, Profesor A seorang saya. Tapi masa saya keluar, berapa orang? 12 orang Profesor A. Profesor B 2 orang masa saya jadi NC. Masa saya keluar mungkin tak tahu 60 ke 70 orang, tak kira lah kat UTM. B dengan A tu lambat-lambat. Jadi saya ada pengalaman lah untuk nilai profesor. Yang saya kata, ada separuh tu, ada 100 journal paper. Saya tanya kat dia satu paper, apa impact paper ni kepada sesiapa lah. Dia kata, paper ni telah di-cite oleh orang ni. Ya, saya kata, selain daripada tu apa? Selain daripada being cited. Ya, adakah ini mencerahkan kehidupan you? Adakah ini memberikan sesuatu nilai kepada kita? I never think about it. Saya kata, fikir dulu. Sebab seharusnya kita semakin tinggi, semakin bermakna. Kita buat research tu sebab kita nak memaknakan diri kita. Kita buat research tu supaya neighborhood kita clean. Kita buat research tu supaya Pahang maju. Kita buat research tu supaya Malaysia ni jadi negeri yang makmur. Itu tujuannya, bukan saya lepaskan tengkuk saya dapat naik pangkat, yang pandai kau lah ni nak hidup ni. Yeah, so that will not be a good narrative for being a professor. Tok maaf Tan Sri, saya banyak minum air Tan Sri. Ya, jadi caranya ialah kita buatlah. Jadi senang je tuan-tuan. Kalau kotor kita bersihkan. Ada 2 cara. Kita bagi tahu pihak tentu ini kerja you dan sebagainya. Dia akan beritahu lah kami tak cukup bajet, tak cukup apa. Kami boleh buat setahun 2 kali aja dan sebagainya. Kita tak apalah, nanti saya buat. Ya, saya turun dalam longkang, saya kutip sampah dan sebagainya. Dan bukan sahaja di luar kampus, dalam kampus juga. Pernah sekali Tan Sri, di satu tempat depan Fakulti Penjuruteraan Awam dan IT, selalu banjir kat situ. Saya pun penying, apa sesal banjir kat ni? Tanya dia kata, banjir tak boleh lalu kat situ, kan lalu tempat lain. Satu hari saya naik basikal. Ini pentingnya naik basikal. Bila saya naik basikal tu, saya berhenti. Kenapa banjir tempat ni? Saya tengok ada longkang kecil, ada ada lubang air. Dan kebetulan biasalah kalau NC tu untuk ramai lah yang belajar naik basikal. Jadi dia kata, jom kita tengok longkang. Rupanya longkang tu tersumbat. Sepatutnya ada longkang kat situ. Longkang tu dah tersumbat disebabkan oleh ada sebatang pokok tumbuh dalam longkang ujung sana. Jadi kira-kira 10 meter tu memang dah habis longkang tu cover. Ketika kita banner longkang tu dulu, memang itulah laluan air supaya tak banjir kat situ. Jadi pada petang tu, saya pun kebetulan pengarah kerja ketika itu ialah Datuk Wahid, Naib Chancellor. Saya kata, Wahid, ni kerja kita ni. Nanti saya panggil kontraktor buat. Kata, kita buat sekarang. Kalau you buat macam tu, nanti sebulan pun tak tentu. Kita pun kutip kali longkang tu dan sebagainya, air lalu.
Kalau 2-3 hari lepas tu hujan, tak adalah banjir kawasan tu. Kalaulah dalam keadaan biasa, arahan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa pun bila diarahkan, dia akan buat apa yang diarahkan secara terarah. Dia akan tengok, bajet tak ada. Tahun depan punya bajet. Ya, dah. Selamanya lah banjir 2-3 kali kat situ. Kalaulah kita suruh pegawai-pegawai kita, saya bukan skop kerja saya ni, Naib Chancellor. Skop kerja saya ialah menguruskan kontrak dan sebagainya. Tak juga. Tak apalah kata ni skop kerja Naib Chancellor, pastikan kawasan di dalam kampus ni tak banjir. Jadi saya dengan Wahid dengan 2-3 orang lain gali benda tu dan akhirnya tak banjir kawasan tu. So ini adalah perkara yang kita boleh buat hanya dengan berbasikal atau berjalan kaki. Kalaulah kita sebagai ketua, kita naik kereta, lelap dalam kereta, dibawa ke mana-mana, memang tak jumpa. Yeah? So this is a simple example when you do research. Lepas tu saya kata, buatlah research. Dia kata, apa research nak buat? Research kalau longkang tu tak ada kat situ. Yeah? But that is meaningful research. Kalau longkang tu tak ada kat situ, apa research? Apa implikasi? Dan bagaimana kita nak atasi masalah-masalah tu? 50% daripada masalah banjir semasa ni yang sekarang ni berlaku kat Malaysia ni ialah banjir kilat. Itulah sebabnya. Sebab itulah tuan-tuan, kalau banjir berlaku sekarang ni, saya akan pergi tempat banjir tu, saya akan cari longkang. Daripada longkang tu mesti dah ada perkara yang tak kena, sama ada longkang tu tersumbat ataupun longkang tu dah tak jadi longkang. Jadi saya dan pegawai saya akan gali, dan ketika ditanya apakah tindakan di BKL untuk mengatasi banjir, kita pastikan sebelum hujan turun, pegawai-pegawai kita dah dekat tepi longkang. Which is good. Ya, itulah yang menyebabkan Malaysia ni terselamat daripada pelbagai bencana banjir sejak ke akhir-akhir ni. Being practical. Dia kata, botol tu patut ada kontraktor lah. Yelah, nak tunggu kontraktor tu kutip botol tu tak bila-bila. By the time kita dah banjir. Dan siapa yang buang botol tu mengata-kata? Mungkin anak saya. Mungkin isteri saya, janganlah kata isteri saya, mungkin saudara mara saya, isteri saya tak buat kerja-kerja macam tu. Ya. Dan itu ada kaitan dengan kita. Dan secara tak langsung kita akan menyelesaikan masalah. So we managed to do it. 50% we were able to curb the situation. Saya bagi satu contoh, pada 17 Disember tahun 2021 ketika banjir besar berlaku, Kuala Lumpur tak banjir. Ya, Kuala Lumpur tak banjir disebabkan oleh sistem kita in place. Satu, yang keduanya, sebahagian longkang kita yang tersumbat tu telah dibersihkan sebelum insiden tu berlaku. Berapakah kelebatan hujan pada ketika itu? Ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai sandaran. Kelebatan hujan kita ialah yang paling maksimum sekali 142 mm di kawasan berhampiran dengan Pudu. Kawasan tu yang paling tinggi sekali. Sekitar tu lebih kurang 130, antara 100 ke 140. 100 mm per hour. Setahun kita dapat hujan berapa? Sebelum kita compile pasal banjir, kita tahu data hujan dulu. Setahun kita dapat 2,500 mm. Setahun. Hari itu 140. 1 jam. Sebab dia masa peak tu 140. Sebelum tu mungkin itulah. Hujan ni biasanya 3-4 jam saja. So bila peak dia? Bila dia turun, kita tengok peak dia itu 140. Alhamdulillah, KL tak banjir. Jadi sebab tu bila orang tanya saya, kalaulah kita boleh buat, maknanya kita insya-Allah lebih bersedia. Yang kedua ialah insiden yang berlaku di Terengganu pada 28, 27, 26 hari bulan Mac tahun 2022 ni, baru ni, yang dekat dengan empangan Kenyer tu. Tuan-tuan tahu berapa taburan hujan ketika itu? Dalam masa 4 hari, 1042 mm. 4 hari is half the rainfall for the country. 1042 dalam masa 4 hari. Ya. Dan alhamdulillah Terengganu tak banjir. Dan alhamdulillah tak ada orang yang meninggal. Sebagai perbandingan, kita tengok di Pakistan bulan Ogos yang lalu, dalam tempoh sebulan tu, banjir di Pakistan ialah 1,200 mm. Dia orang pun tak bagi tepat apa. Kita boleh bagi tepat 142, 1042 dan sebagainya. Sebab kita ada alat-alat tu kita ada. Yang menyebabkan 30% penduduk, 33 juta penduduk displaced, dipindahkan. 33 juta penduduk dan lebih daripada 3,000 orang mati.
ya, di Pakistan dengan hanya hujan 1,200 mm untuk sebulan. So alhamdulillah, we are insyaAllah more prepared, but we need more. Ya, of course kita buat macam-macam lagi lah. Boleh tanya saya kemudian. Tapi yang penting ialah kalaulah kawasan kita itu tak ada sampah sarap, yang akhirnya pada musim hujan dia akan masuk ke dalam corong-corong air kita yang tersumbat, secara tak langsung kita akan bebas daripada banjir kilat. So banjir kilat ialah banjir yang berlaku dalam tempoh 6 jam atau kurang dan disebabkan oleh dua faktor. Satu ialah hujan yang lebat, yang kedua disebabkan oleh sistem saliran. Jadi kita mesti faham perkara tersebut. Kadang banjir berlaku, oh kawasan saya banjir, kawasan itu saja banjir disebabkan oleh banjir kilat. Banjir kilat disebabkan oleh corong-corong air kita tersumbat. Jadi sebagai seorang yang faham benda ni, orang yang berilmu seperti tuan-tuan, pastikan kawasan perumahan kita jangan ada sampah. Bersihkan. Kalaulah ada longkang tu kita bersihkan. Oh nak tunggu majlis, okeylah entah bila-bila. Tapi mesti ingat ya, kalau dalam buku ni siapa yang buat perkara-perkara tu, itu adalah salah satu daripada tanda-tanda orang yang beriman. Ya, hadis yang pertama disebutkan dalam buku ini adalah hadis tentang keimanan. Dan melestarikan alam sekitar adalah salah satu daripada cabang iman. Cabang iman tu ada 60 ke 70 sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi ialah mengucap kalimah syahadah, syahadu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang paling rendah ialah membuang sampah ataupun yang memudaratkan di jalanan. So kita bincanglah apa yang memudaratkan tu. Salah satu daripadanya luka kalau tersepak. Luka tu tak ada apa, ya, sikit saja. Tapi yang lebih parah lagi ialah kalau banjir kawasan tu. Nabi tak ada cerita tentang banjir kawasan tu sebab kawasan ni kawasan padang pasir. Kalau cerita pasal banjir, orang tanya apa banjir ni. Panjang pula ceritanya. Ini baru slide yang pertama ni. Buy and sell climate neutral products and services. Dan yang terakhir sekali ialah GHG offsetting after all major events, travel and activities. Untuk makluman tuan-tuan, selepas kita buat sesuatu event, kita akan offset tanam pokok. Contohnya ialah aktiviti kami di kementerian. Kita akan buat satu persidangan nama IGEM, International Green Technology and Products Exhibition and Conference pada 12 hingga 14 bulan Oktober ni. Program tu dah net zero dah. Sebab kita akan tanam pokok yang bernilai equivalent tu RM40,000. Ya, untuk offsetkan. So dia jadi net zero GHG programs. Itu caranya. Kita buat sesuatu memang kita tak boleh buat apa dah. Kita terpaksa gunakan elektrik yang ada, kita terpaksa gunakan kemudahan yang ada dan kita tahu kita emit a lot of greenhouse gases. Greenhouse gases ni adalah sebatian beberapa jenis karbon. Tapi yang paling mudah sekali orang sebut tentang carbon reduction ataupun carbon neutral, ya. So this is something that we have to do. Begitu juga apabila saya travel, sebab tu saya jarang travel ramai. Saya travel dengan saya punya driver saja, sekurang-kurangnya 2 orang je yang terpaksa offset, tidak ramai lagi terpaksa offset. Ya, sebab tu kalau saya berjalan ke mana-mana Tan Sri, saya dengan driver saya je. Saya tak adalah bawa saya punya SUV, gaya khas, bomba-bomba biasa macam itulah. Nak tunjukkan yang kita ni supported. Ya, fully supported. Sebab dari segi pelestarian alam sekitar tak macam tu. Apabila Greta Thunberg pergi berucap di UNGA 3 tahun yang lalu, United Nations General Assembly, 3 tahun yang lalu, dia travel daripada Stockholm sampai ke Southampton di Britain menggunakan kereta api. Dan dia offset itu, menggunakan tanam pokok dan sebagainya. Kemudian daripada Southampton tu dia travel pergi ke New York selama 17 hari, naik kapal layar. Ya. Sebab itulah bila dia sampai ke sana, dia ada standing to say that we have to reduce carbon emission. Sebahagian besar yang datang kat situ tak fikir pun dia punya perjalanan tu. Contohnya apabila kita buat Dubai Expo di Dubai yang berakhir kira-kira pada bulan 6 yang lalu, yang dilaksanakan oleh MGTC lah, Malaysia Green Tech Corporation, Green Tech and Climate Change Corporation di bawah KASA. Kita telah dapat pelbagai anugerah, ada 3 anugerah besar lah. Satu daripadanya ialah the only pavilion yang net zero. The only. Yang lain tu tak, dia ceritalah tentang pelestarian tapi tak net zero pun.
So bila kita nak sebut kampus lestari, kita mesti ada pengiraan tu dan ada usaha untuk kita kurangkan. Bukan saja tu ya, aktiviti yang lain. Setiap kali saya travel pergi ke Pantai Timur ni, saya akan cari satu pokok untuk tanam sebagai dosa saya melepaskan gas-gas rumah kaca. Jadi sebab tu saya, kalau orang nak cari saya kira betul-betul Tan Sri. Besok, banyak sangat minggu ni tanam. Baru ni balik ke London 3 batang pokok. Ya. Lepas tu hari ni tambah satu lagi. Besok nak pergi ke Penang pula, tambah satu lagi. Sebulan ni saja saya tanam 6 batang pokok untuk lepaskan dosa saya kerana melepaskan gas-gas rumah kaca. Ini tanam di mana? Tanam di tepi sungai yang saya selalu buat. Oh, yang tu. Sebab tu kita buat denai sungai kebangsaan. Orang tanya nak tanam kat mana? Kan? Tanam di denai sungai kebangsaan. Kita berusaha untuk jadikan denai sepanjang 10,000 km sepanjang sungai-sungai utama kita. Ada denai tempat laluan dan kiri kanannya ada pokok. Dan ada jenis pokok yang kita nak tanam bergantung pada kawasan. Ada yang kita nak tanam pokok buluh sebab pokok buluh ni akan dapat memegang tanah supaya tanah tu tak mudah runtuh. Ada yang kita perlu tanam pokok-pokok yang seperti bakau dan sebagainya. Bergantung, ada orang yang pakar dalam bidang tu, ya. Jadi itu sangat penting. Jadi secara tak langsung orang kata my project is net zero. Kalaulah tak boleh, kita bawa ke pasaran saham. Itu yang Bursa Malaysia akan memulakan pasaran karbon pada akhir tahun ini. Ini satu projek besar antara Kementerian Keuangan, Kementerian kami dan dilaksanakan oleh Bursa. Seandainya sebuah syarikat dia kata dia terpaksa menggantikan pelepasan mereka sebab tak boleh buat apa lagi, mereka akan membawa, saya ada 10,000 tan CO2 equivalent. So ada tak orang nak buat untuk saya, sama ada dalam bentuk penanaman pokok ke ataupun projek-projek yang mengurangkan pelepasan gas-gas rumah kaca. Contohnya ialah forwarding agents. Forwarding agents sekarang ni katalah dia menghasilkan satu syarikat, dia menghasilkan 10,000 kata 20,000 tan gas-gas rumah kaca. Dia nak tukar kereta je kepada kereta elektrik ataupun motosikal kepada motosikal elektrik. Jadi dia boleh bagi tahu kepada syarikat A tadi, dia kata boleh, projek kami ialah menukarkan kenderaan semasa e-hailers kami ni kepada green options. Ini ada syarikat yang buat sekarang ni tau. Di Johor Bahru dah ada. Sebab mereka serve Singapore market. Sebab orang Malaysia masih tak sedar lagi tentang kepentingan hal ni. Dan katalah, okey, per tan kami akan bagi you setahun, contohnya lah RM200. You ada berapa ribu tan, jadi duit tu cukup untuk bayar installment untuk beli kereta baru. Kata kereta elektrik ni. So this is carbon market yang kita bincarakan. Kalau kita tak boleh tanam pokok lah. Yang penting ialah GHG offsetting itu boleh dilakukan dengan banyak cara. Bukan hanya dengan tanam pokok sahaja. Okay. Pada tahun 1972 terbit satu kajian. Saya dah terlebih ni. Ya, saya belum masuk. Saya baru cerita mana. Baru yang Seven Commandments dah habis lah sebenarnya. Yang atas tu saya kecuali nak ditanya. Jadi saya berhenti dulu. I try to stick to my plan. Kalau ada persoalan nak tanya, saya jawab. Dan sebenarnya saya banyak slide nak boleh tu. Okay, sila pengurusi. Kalau Tan Sri tanya. Datuk Sri, saya nak tahu kerajaan ini banyak agensi. Adakah the value system dari segi neutral carbon disalurkan CIDB macam katakan yang in charge of bangunan ataupun agensi macam inilah menentukan supaya bangunan-bangunan yang dibawa oleh kerajaan dan bangunan-bangunan oleh swasta ni besok ada spesifikasi yang ditentukan green, smart dan sebagainya. Itu maksud saya. Dan yang keduanya, kurikulum kita. Saya ada bangkitkan pendidikan Smart City Conference di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah. The love of nature tu. Macam Datuk sebutkan dari buku tu, saya nak bawa ke Mawi. Saya nak supaya Mawi edarkan buku-buku yang saya sebutkan tadi. Dari segi Allah SWT dengan Rasul dengan sebagainya menceritakan apa dia kebaikannya dari segi green technology yang dibuat secara praktis. Itu maksud. Jadi kita nak salurkan kurikulum sekolah, memasukkan ke macam ni secara sentuhan, maybe secara biasa-biasa atau secara intensif dan sebagainya. Ya, terima kasih Tan Sri. Semua agensi kerajaan sekarang ni sedang gear up towards low carbon ataupun GHG emission awareness.
pada tahun 2030 nanti semua perolehan kerajaan adalah green procurement. 2030 Sekarang ni kita lebih kurang dalam 24%. Yang mudah-mudah dulu lah kita beli kertas. Kertas kita ni semua certified by recycling grade or something. Saya lupa apa nama ini. Maknanya pembekalan kepada central agency sekarang ni semua dari segi kertas, yang paling mudah kertas lah. Dan yang lain-lain tu dah mula. Dan kita akan mula tukar kepada kenderaan dan sebagainya. PM dah mula gunakan kereta elektrik sekarang ni. Dan saya pun sebenarnya menggunakan ketika di KL saya gunakan kereta Tesla 400,000 Tan Sri. Bukan kereta saya. Jadi saya pun kadang-kadang saya guna kereta tu, dan kadang-kadang ini. Kereta Tesla ni jalan jauh tak sedap. Dia driver car, bukannya passenger car. Orang yang jadi passenger tak seronok. Jadi kalau kita nak drive ni okey lah. Ya. Yang kurikulum ni bergantung kepada kefahaman masyarakat. Sebab itulah saya dijemput banyak pihak, saya akan pergi. Semalam saya ucap kepada Selcom. Saya pergi Selcom buat Sustainable Summit. Minggu ni memang banyak bercakap lah Tan Sri. Ya. Pada ustaz-ustaz saya bercakap dan sebagainya. In fact saya buat kitab pun sama-sama dengan kawan-kawan saya. Saya bukan seorang yang alim dalam bidang ini, tetapi dengan bantuan rakan-rakan kita boleh bina. Yang penting ialah we move forward. Buat benda yang kecil dulu. Jangan buat benda-benda yang besar. Jangan nak beli kereta elektrik dulu. Allah, susah. Ya, jimatkan air nombor satu. Saya akan bagi tahu apakah perkara yang paling mudah. Ada soalan lain tak? Boleh saya ni panjang Tan Sri. Kalau ada soalan saya jawablah ya. Ada slide-slide yang saya dah sediakan. Ada soalan lain? Boleh saya jawab sekali? Ya, sila. Saya tak boleh jawab lah awareness tu tahap mana. Yang penting ialah kita yang faham ni buat sesuatu. The theory of change tu sangat penting. Bukannya disebabkan oleh orang lain. We have to start. Kalaulah kita tak mula berbasikal, kita jangan harap orang lain nak berbasikal. Those who have knowledge, you start doing it. Kalaulah kita kata, kenapa orang sana tak faham, kenapa orang sana tak faham? Yang awak faham tu kenapa tak buat? Saya tak suka soalan tu sebenarnya. Soalan tu menyalahkan orang lain. Why not kita cari what can I do today? Sebab itulah bila saya buat presentation Tan Sri, saya suka benda macam ni. Dalam climate change ni tiada dua perkara yang kita kena buat. Satu ialah climate mitigation. Contoh climate mitigation tu kita gunakan kereta elektrik. Clean energy, kena buat kipas, lepas tu kipas tu tak berjalan pula, macam-macam cerita lah ni. Kan dah buat investment banyak dah. Orang takkan buat lagi projek tu sebab UMP dah buat tak berjaya. Jadi tak ada orang nak ikut projek tu nanti. Kemudian energy efficiency, which is the easiest one, tukar LED light ni ya kepada LED. Bila itu of course mahal sedikit, tapi saya fikir akan datang ni tak ada lagi non LED in the market. Yang kedua ialah adaptation. So apa adaptation yang ada? Satu ialah tentang disaster management and business continuity. Kita tahu bila nak hujan. Macam semalam yang I shouldn't say dia, saya sebutkan kepentingan ni. Tuanku yang di Pertuan Agong ketika menjejak kaki ke KLIA pulang dari London, antara perkara yang ditanya ialah saya nak melawat pusat ramalan banjir. Jadi saya semalam tu kelang kabut lah buatkan itinerary untuk tuanku. Kita dah ada sistem in place, kita dah ada siren, kita dah ada dulu sebelum tahun lepas memang siren tu kalau rosak orang biar aja, sebab kalau bunyi pun orang buat tak tahu aja. Ya. Orang pergi tutup. Ya, cut the electricity supaya jangan bising. Padahal nak hujan lah ketika itu, hujan sedang menggila ketika itu. Yang kedua ialah flood protection, infrastructure upgrades dan sebagainya. Ini benda-benda yang kita buat lah ni. Apa yang UMP buat sekarang ni, UMP buat sekarang ni ada sebahagian pada ni. In between tu, you do it both. You buat mitigation, pada masa yang sama you buat adaptation. Jadi kalaulah saya dibagi peluang, mana keutamaan saya akan buat yang tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah tu you cover both. Sebab itulah kita kena ada dashboard. Apa benda yang kita nak cari, seperti saya sebutkan pada Naib Chancellor tadi, UMP kena buat dashboard. If you want to
master the subject matter, you have to do it, and you need dashboard to measure what we have done. And what are the priorities? So these are the priorities. Nombor satu ialah water conservation yang saya sebutkan tadi. Instead of using 244 liter day per capita, we reduce it to 160. For the world to be sustainable, we have to use 160. Ya, macam mana kita nak kurang itu, kita fikirlah macam mana. Sama ada pemantauan di surau, di masjid, tengok masjid tu ada orang je, ni lebih sangat ni. Ustaz bukan saja itu, sekarang ni tengok betul-betul memang sah kena yang air diratakan. Tapi kita mesti berfikir bagaimana air diratakan gunakan air yang sedikit. Itu yang lebih bermanfaat. Yang kedua ialah new energy systems. Dan new energy system termasuklah nak buat solar tadi. Tapi yang paling mudah sekali ialah buka tingkap masing-masing. Buka curtain masing-masing. Ya, instead of gunakan 4 lampu kat bilik tu, 5 lampu kat bilik tu, 18 lampu di bilik KSU, guna satu aja. That is more meaningful rather than you nak buat satu sistem yang baru. Ya, yang mungkin tak berjaya. Yang mungkin harganya lebih mahal. Local food. Why local food matters? Because God has created wherever you stay, the food around you is the best for you. Ya. Itu satu perkara yang sangat penting. Kalaulah kita makan buah tamar pagi petang apa semua, kecing manis kita. Tapi orang Arab memang itu makanan dia. Itulah buah yang ada keliling dia. Dan kita juga mesti ingat bahawa sebahagian food kita ni imported. Bawang kita import daripada India. Serai kita import daripada Thailand. Susah sangat ke nak tanam serai ni? Siapa ada masalah nak tanam serai? Benda-benda tu sangat penting sebab kalaulah kita kurangkan importing, it means that we reduce our carbon emission of importing food. Ini cara yang kita nak berfikir, barulah kita nampak kelestarian itu lebih menyeluruh. Bukan kelestarian tu hanya kita pakai solar panel, hanya itu, saya lestari tengok solar panel saya. Tengok kehidupan kita tak sustainable. We are water wastager. We are energy wasters. Ya, so benda-benda macam tu harus kita lihat secara lebih syumul. Education supaya faham, kita galakkan orang fahamkan. Sebab itulah saya datang hari ni, tuan-tuan Tan Sri, saya datang ni sebab nombor 4. I want to share my little knowledge I have on education. And I hope people can move. Kalaulah tuan-tuan 10 orang yang hari ni buat apa yang saya minta buat, alhamdulillah, it's big achievement for me. Ya, saya tak naklah sampai semua ni 10 orang. 10 orang ni insya-Allah akan masuk syurga. Urban forest. Dalam konteks kita Tan Sri ialah urban forest. Dalam konteks yang kita nak buat, yang tanam pokok tadi nak sebagainya, this is what we are doing. So kita buat itu maknanya setara dengan mitigation dan setara dengan adaptation. Semua benda tu terangkum dalam yang overlapping activities tadi. Okay? Ada lagi? Soalan? Kalau orang tak percaya ni, Tan Sri. Household water consumption. Malaysia 244. Itu nombor 1. Ya. Switzerland. Switzerland ni sebab mereka ni menanam sendiri, masak sendiri makanan mereka, cheese buat sendiri. Sebab tu mereka banyak menggunakan air. 200 lebih pada 200. Orang Switzerland, kalau siapa yang ada kawan-kawan Switzerland, mereka very handy. Jadi dia jarang beli benda yang mereka boleh buat. Contohnya yang paling banyak cheese lah. Cheese paling banyak guna air. Ya. Saya boleh tahu kenapa Switzerland tinggi. Tapi Malaysia ialah selepas Switzerland. Negeri lain contohnya macam, saya tak nampak nak kecil sangat. Germany 142. Germany tu saya tahu sebab jadi benchmark untuk saya. Ini KPI saya, Tan Sri. KPI saya lah 180. Kalau tuan-tuan guna air banyak, bila saya tak naik pangkat lah. Ya. Saya ada KPI yang saya tak boleh kawal, iaitu
air 180. Ini setiap tahun KPI saya tak tentang sangkut ni lah. Orang yang tulis paper tentang air apa semua ni tak bantu saya pun. Ya. Masing-masing tak fikir pun berapa banyak air yang dia guna. Okey. Soalan terakhir mungkin. Ya, sila. Tak ada. Tak ada. Kita bukan negeri itu, kita negeri free country. You can use as much. But itu sebabnya kalaulah semua benda nak diaktakan, banyak benda kita sebuat lah. Tapi tak semestinya ada akta tu orang akan buat. Akta ada, siapa yang mengedar dadah hukum bunuh. Tapi berapa ramai orang mengedar dadah? Setiap tahun beribu orang yang ditangkap. Buat juga. Buang sampah. Ada, siapa buang sampah kena tangkap RM2,000. Soalnya dekat pekan ni berapa orang yang kena tangkap setiap tahun buang sampah di pekan. Saya ada akta. Jadi jangan fikir sangatlah tentang akta ni bagi saya. Sebab kadang-kadang, ini saya sebut ni tuan-tuan, sebab saya dah jadi KSU ni, saya mungkin terlibat dalam lebih kurang dalam 50-60 dasar-dasar kerajaan yang diaktakan ataupun tidak. Jadi saya menghadapi masalah sebab bila kita akta tu, orang kata, oh kita dah siapkan kerja kita, iaitu buat akta. Pelaksanaan tu cerita orang lain lah. Saya pun nak pencen malah nak fikir. Jadi akhirnya semua tenaga kita tu habis kepada akta. Banyak slide Tan Sri, apa Tan Sri tak nak dengar cakap saya ni. Ada satu slide saya ni. Dah hilang lah slide ni, tak jumpa dah. Ya. Water efficiency ni is reduce wastages, climate strategy dan enhancing green technology. Itu yang kita boleh baru dari segi nak buat macam tu lah, ya. Okay, ada yang lain? Kalau tak ada, saya nak habiskan slide saya ni dengan satu slide saya nak share, which is I think very important. Sebab saya kata tadi, ini ya, bila kita berbasikal, dia ada 4 kuadran basikal tu. Satu ialah kuadran sukan basikal, yang Malaysia terkenal. Kita boleh menang pingat perak di sukan Olimpik, kita boleh menang pingat emas di sukan Asia. Itu nombor 1. Tapi dari segi budaya lestari rendah, sebab orang berbasikal untuk bersukan. Selepas daripada berbasikal tu je bantai naik kereta-kereta yang tak ada kena-mengena dengan pelestarian alam sekitar. Yang untuk bersukan saja. Ada satu lagi ialah mobility asas. Contohnya ialah pekerja-pekerja Bangla. Dia tak ada duit nak beli motor kat sini, ataupun pekerja-pekerja Indonesia naik basikal Hulu Kilih. Kalau tengok kat Putrajaya tu yang menggunakan manfaat berbasikal tu ialah pekerja-pekerja. Ya. Memang ramai. Mungkin ada 500-600 orang setiap pagi nampak berbasikal. Tapi kalau kita tengok, dia orang yang nak berjimatkan duit, dan memang pun mereka ni, itulah yang mereka boleh buat sebab murah dan mudah. Yang ada ialah riadah berbasikal di Malaysia. Ramai yang berbasikal untuk tujuan riadah. Pergi mana-mana bawa Tan Sri naik basikal semua untuk diriadahkan. Dari segi pelestarian alam sekitar mungkin penting lah, tapi budaya lestari itu tidak begitu ditekankan. Yang kita nak ialah mobility aktif. Mobility terbagi pada dua. Satu passive mobility, iaitu kita duduk di atas kenderaan, dan mostly kenderaan ICE, internal combustion engine, yang menggunakan petrol dan diesel, ataupun mobility aktif, maknanya kita kena buat sesuatu untuk gerakkan, sama ada kita berjalan kaki ataupun naik basikal. That is budaya berbasikal yang kita nak. Itu sebabnya kalau kita pergi ke Singapura sekarang ni, basikal banyak. Ada 1,000 km network of cycling lanes in Singapore now that you can cycle. 1,000 km. Orang datang ke Singapura nak berbasikal di Singapura, bayangkan. Ya. Dia kata saya shopping apa semua. Shopping tak ramai orang suka shopping. Orang yang macam orang Malaysia mungkin sukalah shopping. Tapi orang-orang yang kat UK apa semua tak. Dia datang bukan nak shopping, dia nak melihat alam sekitar. Jadi paling mudah sekali, yang paling selamat ialah negeri macam Singapura. Dalam sebuah pulau yang kecil, dia nampak macam-macam perkara yang berkaitan dengan tropical forest dan sebagainya, ya, dengan menggunakan basikal. So this is what Singapore is trying to do. Then we have to be similar in nature. Jadi saya menggerakkan masyarakat kita supaya yang mobility aktif ni yang ditonjolkan.
supaya kita berbasikal. Kalaulah tak boleh berbasikal pun, sekurang-kurangnya nak pergi ke kedai, nak pergi ke surau. Ya, mulakan dengan itu dulu, 300 meter, 200 meter di depan rumah kita. Jangan buat yang susah-susah dulu. Start with the first simple steps, moving ahead. Ya, jangan cari alasan. Bagi orang yang dah biasa berbasikal macam saya, setakat setengah jam berbasikal belum berpeluh. Sebab berbasikal ni kita lawan angin. Kalaulah pagi, sangat sejuk. Pernah sekali hujan malam tu, saya berbasikal sampai ke pejabat sesama Tan Sri, sebab sejuk. Sebab cuacanya 20 darjah Celsius. Dan jangan cari sebab kenapa orang boleh berbasikal kat London dan sebagainya. Kawan-kawan saya yang kat London dia kata, Zaini, you think easy to cycle in London? Dengan cuaca 10 darjah Celsius tu, dia orang kalau tak biasa tu akan jadi pneumonia. Sebab you berbasikal mungkin 20 km per hour dan sejuk masuk ke dada. Dan ketika berbasikal di tempat-tempat sejuk, biasanya jalan mereka ni sama ada, kalau musim salji tu tak boleh basikal lah. Kalau musim bukan salji, icy on the street, banyak orang jatuh. Ya, perbandingan kita tak ada salji, tak ada apa. So we should be the natural cyclists that benefit our ecosystem. We should be. And this is what Singapore is trying to prove now. Jadi kalaulah kita boleh fikir macam tu, apa sahaja myth yang ada ni, kita lawan. Kita hujahkan dengan pendapatan ataupun dengan karya-karya strategik dan kajian-kajian saintifik. This is myth. Can you demystify the myth? The myth. Ya. Ini mitos yang orang kata. Contohnya ialah hot climates. Janganlah pukul 12 tengah hari tu you pergi kerja. You pergi kerja pukul 6.45 tak berpeluh pun. Saya nak mandi 2 kali kan, pagi tu, pagi sebelum tu dah mandi. Mandi yang kena mandi, mandi yang tak kena mandi, kena pergi. Sampai kat pejabat nak mandi balik. Tak payah mandilah, kata tak berpeluh pun. Pegawai saya yang 5 km radius tak berpeluh. Ya, sebab sebahagian besar pun, yang tinggal di Putrajaya tinggal 5 km radius. Kemudian cycling is dangerous. Studi menunjukkan motoring ataupun penunggang motosikal sekali ganda lebih bahaya daripada naik basikal. Kalaulah kita kata basikal bahaya, naik motosikal ni sekali ganda. Sebab naik motosikal tu dia ada speed 80 km. Apa saja batu tengah jalan tu ataupun ada lubang tengah jalan tu, you terlanggar, boom. You boleh dilanggar ataupun melanggar. Kalau naik basikal yang hanya dilanggar. Jarang orang naik basikal ni melanggar kereta, melanggar lori, tak ada. Yang ada ialah orang naik basikal, orang naik motosikal langgar lori. Itu ada. Jadi kalaulah saya cakap ni sebab tak ada data tempatan. Jadi kalaulah tuan-tuan boleh buat research bahawa naik basikal lebih selamat daripada naik motosikal. Itu teori yang sangat hebat. Dan orang akan berbasikal, orang macam Tan Sri ni akan berbasikal. Saya akan beli satu basikal lagi petang ni. Ya. Dan saya telah, masa ucapan saya kepada ustaz-ustaz, syekh-syekh yang ada pada Selasa itu, saya kata kalaulah tuan-tuan guru boleh faham tentang benda ni, jadi secara tak langsung masyarakat kita akan jadi masyarakat contoh. Dan kita nak supaya contoh kita tu dilaksanakan, bukan contoh di mulut saja. Ya, kita kata Islam mengajar kita supaya melestarikan alam. Jadi contohnya ialah berbasikal. Apa contoh lain yang nak cerita? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Marilah sama-sama kita berbasikal petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.